Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semalam kita sebutkan hari kiamat ini mengapa namanya Al-Haqqah. Ada 4 sebab kita nyatakan sebelum ini. Nama ini nama yang memangnya sesuai dengan hari ini, iaitu pertama, hari kiamat namanya Al-Haqqah, artinya benar. Al-Haqqah artinya suatu perkara itu dah menjadi tetap pada hari ini. Tetap dalam dunia boleh jadi ada tawar-menawar, ada permohonan maaf antara satu dengan lain, ada perkara boleh dibayar di dunia, tapi pada hari Al-Haqqah tiada lagi rundingan yang seumpama itu. Yang kedua, Al-Haqqah, hari Al-Haqqah, kerana hari ini pasti berlaku, pasti berlaku. Muhaqqaqatu al-wuqu', muhaqqaqatu al-wuqu' artinya pasti. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, telah datang. Al-Quran mengungkapkan suatu perkara dengan telah, padahal belum. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, kiamat sudah datang, padahal dia belum. Kerana perkara ini pasti, sekalipun orang kafir percaya ataupun tak percaya, bukan masalahnya di sini. Yang ketiga, hari ini namanya Yaumul Haqqah. Al-Haqqah kerana setiap orang mendapat haknya. Al-Haqqah tu maknanya yang benar, setiap orang mendapat haknya yang benar pada ketika itu. Di dunia boleh jadi kita dapat hak tak betul, tak betul, kita bayar lain, kita bawa balik lain. Kita bawa balik lain pasal kita tak nampak, kita nampak duri kat luar, duri je nampaknya. Patutnya jual isi, kita tak makan kulit, tak makan, jadi kita beli dengan kulit-kulit, kita tak nampak dalam. Islam kata gharar, gharar ni menipu, ni tipu. Boleh jadi dia pun tertipu. Jadi jualan ini Islam mengingatkan la gharar. Jualan dalam Islam tiada gharar. Tidak. Al-Haqqah, seorang dapat haknya yang sebenar. Yang sebenar. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yaumul Haqqah, hari kemenangan. Hari kemenangan. Kemenangan mengatasi kebatilan. Itu yang keempat kita sebut dah semalamnya. Al-Haqqah. Jadi Al-Haqqah nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menang dalam semua urusan. Dalam semua urusan, hak Allah Subhanahu wa taala itu antara nama al-asmaul husna al-haqqul wakilu. Benar. Kemudian semua perkara ini berkaitan dengan iman. Jika tidak ada iman, maka kita tidak tentulah kita tidak percaya adanya hari yang seumpama ini jika tidak ada iman. Pilihan kita tidak banyak tentang hari akhirat. Pilihan kita hanya pilihan waktu saja. Waktu. Kita mau berimanlah di dalam dunia ini sebelum mati, sebelum nazak. Jika kita tidak mengambil peluang sebelum nazak ini, maka peluang itu tidak ada lagi. Pilihan kita pilihan waktunya sahaja. Di dalam dunia ini nak beriman, tak beriman pun tidak suka hati. Tapi pada hari akhirat, sama ada suka ataupun tak suka, kenyataan berada di hadapan mata. Dan pada ketika ini tidak ada lagi apa yang kita nak katakan pilihan. Ada. Pilihan boleh ada sebelum sampai ke tali gantung. Bila dia ditarik, dia heret, dipegang untuk dibawa ke tali gantung. Nak menangislah. Nak suka, nak ketawalah. Nak cium isteri, ciumlah pada ketika ini. Tiada lagi pilihan. Keputusan adalah muktamad.
Tapi sebelum itu boleh dia buat berbagai-bagai. Inilah dia namanya Yaumul Haqqah. Dalam asar, bila kita sebut asar ni bukan di hadis. Asar kena beza antara asar dengan hadis. Asarun maknanya satu kata-kata yang berkesan, benar. Dalam asar menyebutkan innal aghniya yuhsyaruna arba'a firaqin yaumal qiyamah. Orang kaya, ini disebut orang kaya, orang miskin ada tempat dia boleh sebut orang miskin juga. Miskin tapi sombong, umpamanya takabur. Miskin dah sekali takabur pula, satu perkara lain, itu tempat lain dia. Orang kaya akan dikumpulkan 6 kumpulan, 4 kumpulan pada hari kiamat. Satu, fariqun jama'al mala min halal wa anfaqahu fi haram. Satu kumpulan dia kumpulkan harta daripada sumber yang halal tapi dibelanjakan pada perkara yang haram. Sumbernya halal tapi dibelanjakan pada tempat yang haram. Lalu dikatakan oleh malaikat kepadanya, khuzuhu ilan nar, bawa dia ke neraka. Sumbernya halal tapi yang diambil kira ialah perbelanjaannya. Ini kiraannya hisabuhu sari', kiraannya, hisabnya cepat sekali. Kumpulan yang kedua, jama'al mala min haramin wa anfaqahu fi halal. Dia sebaliknya, sumbernya haram tapi dibelanjakan pada perkara yang halal. Jawabnya, dikatakan kepadanya, khuzuhu ilan nar, bawa dia ke neraka juga. Neraka. Hisabuhu sari', kira-kiranya senang saja, tak payah. Dengar saja diambil daripada sumber yang haram, dia belanja di tempat yang halal, neraka cepat. Wa fariqun jama'al mala min haramin wa anfaqahu fi haram. Satu kumpulan lagi, dia kumpul harta daripada sumber yang haram, dibelanjakan juga pada tempat yang haram. Hisabuhu asra', kira-kiranya lebih cepat lagi. Khuzuhu ilan nar, bawa dia ke neraka. Asra' tadi hisabuhu sari', ni hisabuhu asra', hisabnya lebih cepat lagi. Kemudian yang keempat pula, allazi jama'al mana min halal wa anfaqahu fi halal. Dia kumpulkan harta daripada tempat yang halal, daripada sumber yang halal, dibelanjakan pada yang halal. Dikatakan kepadanya, qifuhu fas'aluhu, hentikan dia, pegang dia, tanya dia dulu. Yang ni yang nak hisapnya. Belanja sumber halal, tempat dia belanja juga halal. Ini soalannya, bahawa hal taha bimalihi ala ibadillah, adakah dia sombong terhadap hamba-hamba Allah yang lain? Hartanya halal, belanja pada tempat halal, tapi tempat halal ni pun banyak juga, adakah dia sombong atas hamba-hambaku? Hal qassara fi ada'i faridatin aw salah, adakah dia cuai pada melaksanakan kewajipan fardu ataupun salat? Hal qala jiranuhu min haulihi, adakah jiran dia tak suka kepada yang ada di sekelilingnya? Laqad agnaitahu baina azharina faqassara, sesungguhnya aku belanjakan kepadanya, aku beri kekayaan kepadanya, tapi dia cuai untuk membantu jiran-jiran di sekitarnya yang miskin. Ya, faqassara haqqina, lalu dia cuai. Sabda Nabi SAW, taraktuhu wa ma zala yus'alu wa yus'alu, aku tinggalkan dia, kata malaikat, sedangkan dia ditanya dan ditanya dan ditanya. Ini yaumul haqqah, sumbernya halal, belanja di tempat halal, tapi bagaimana perbelanjaannya itu? Kepada siapa dia belanjakan itu? Apakah sikap dia? Laqad taha bimali, adakah dia ni sombong? Taha maknanya sombong dengan harta yang adanya. Jadi kalau begitu, al-haqqah ini satu perkara yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat akhtar, paling sulit sebenarnya pada hari ini. Namanya Yaumul Haqqah, nama pun nama Al-Haqqah.
Jadi kalau begitu, dalam hidup di dunia ini kita boleh kata apa yang kita suka, kita boleh buat apa yang kita suka, kita boleh dakwa apa yang kita suka, kita boleh merasa kita boleh sombong, kita boleh membazir, kita boleh kumpul harta daripada sumber berbagai-bagai, kita boleh belanja di tempat halal boleh, di tempat haram boleh, kita boleh bercakap kalam ucapan yang betul, benar, tetapi hari al-haqqah tiada seorang pun yang boleh bebas diri daripadanya. Dunia boleh, tapi pada akhirat dari mana kamu dapat, ke mana kamu berbelanjakan? Dalam hadis, ini hadis pula, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tapak kaki pada hari akhirat belum pun bergerak, belum langkah, dia tanya ada 4 perkara. Salah satu daripadanya, an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan harta itu. Itu yang pertama sekali. Itu perkara yang ditanya pada akhirat. Yang lain-lain, tengoklah kalau lulus 4 soalan ini, luluslah tu dia. Tinggal lagi nak dapat nombor 1 ke nombor berapa tu, kemudianlah 4 perkara. Kemudian kita nak baca buku kita dulu 191, tak baca buku ni. Orang kata beli saja, tak baca, tak boleh lah. Muka surat 191. Hari kiamat dan nasib pendusta, masirul mukazzibin. Muka surat 191. Sebagaimana yang lalu diperkatakan, iman kepada hari akhirat merupakan titik tolak kepada keseluruhan iman. Justru setiap surah Al-Quran tidak asing daripada membicarakan iman pada hari akhirat, pada hari kiamat. Jika berbeza hanya pada pendekatan dan penyampaian sahaja, semua surah bercakap tentang iman, tentang hari akhirat. Tapi surah Al-Haqqah lain pula pendekatannya, kerana setiap surah mempunyai pendekatan yang berbeza antara satu dengan yang lain. Bicara Al-Quran tentang hari kiamat, meskipun ada beberapa nama diberi kepada hari yang penuh huru-hara itu, namun matlamatnya satu sahaja, iaitu menanam dan memantapkan kepercayaan kepada hari akhirat. Ayat pertama surah ini menyebutkan salah satu daripada nama-namanya yang amat menggerunkan, iaitu Al-Haqqah, yang tentu berlaku. Al-Haqqah, hari kiamat yang tetap berlaku. Tafsiran mempunyai beberapa pendapat tentang erti perkataan Al-Haqqah dan sebab-sebab hari itu diberi nama Al-Haqqah. Kebanyakannya memberi arti hari yang tetap berlaku. Itu kebanyakan ahli tafsir, iaitu kepada asal perkataan Al-Haqqah daripada haqqun. Ini bersesuaian dengan firman-Nya, afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Maksudnya, apakah kamu hendak mengubah nasib orang yang telah pasti ketentuan azab ke atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada di dalam neraka? Afa anta tunqidhu man finnar. Tak boleh lagi orang yang dah pasti neraka bila dia buat keputusan mati di tali gantung, dan hari ini dia diheret tali gantung, dia pakailah, nak pakai jubah ke nak pakai kopiah kepada hari itu, tak ada apa-apa pun. Nampak tu macam orang alim ni, macam Tok Wali, tapi bila diheret ke tali gantung sudah tidak ada lagi pada ketika itu. Afa anta tunqidhu man finnar. Nabi Allah mencabar Nabi manusia satu perkataan, bukan cabaran itu sebenar, tapi ungkapan ini membawa arti satu cabaran. Afa anta tunqidhu man finnar. Apakah kamu hendak menyelamatkan orang yang berada di dalam neraka? Dia sudah ditentu neraka kepadanya. Tak ada siapa pun yang berhak, sekalipun kamu, wahai Muhammad. Setengah yang lain memberi artinya ialah
hari menimpa ataupun meliputi, hari menimpa, al-haqqah, ataupun meliputi, yang asal perkataannya diambil daripada kata kerja haqqun. Arti ini bersesuaian pula dengan firman Allah, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Maksudnya, ingat pada waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka mempersendakannya. Salah satu daripada al-haqqah. Kata-kata al-haqqah dengan nada dan bunyinya yang berat ini, bunyi pun gerung sebenarnya. Al-haqqatu mal-haqqah. Kalau dengar Syekh Basri baca Quran, dia tekankan sungguh-sungguhnya al-haqqah ini, seolah-olahnya barang itu dah nampak depan dan perasaan kita pun terasa kegerunan bila mendengar perkataan al-haqqah yang dibaca. Kata-kata al-haqqah dengan nada dan bunyi yang berat ini benar-benar membayangkan kiamat itu satu peristiwa yang dahsyat, seolah-olah, kata Sayyid Qutb, suatu benda yang amat berat yang diangkat tinggi kemudian dihempas ke bawah. Itu dia seolah-olah al-haqqah macam tu. Jadi tentulah berat. Bahasa Arab ni antara keistimewaannya ialah bacaan boleh di nada bacaan itu sendiri menggambarkan makna al-haqqah. Setiap perkataan bila dalam surah Yusuf, apabila bercakap, Al-Quran bercakap tentang az-zi'bu, akalahu az-zi'b. Az-zi'bu itu maknanya harimau, serigala. Tetapi huruf-huruf yang terkandung dalam zal, hamzah, ba ini huruf-huruf yang mempunyai bisanya sendiri. Apapun makna yang diberi kepada perkataan ini, hari ini adalah hari yang benar-benar berlaku. Hari benar-benar berlaku kerana tiada lagi perkara yang tersembunyi kepada manusia. Segala kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul dahulu kini kelihatan jelas dan tidak terlindung lagi. Itulah dia hari namanya al-haqqah. Kemudian ayat kedua pula, mal-haqqah, apa itu kiamat yang tetap berlaku itu? Maka dinyatakan seterusnya dengan membawa kisah Samud dan Ad, kaum Samud dan kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.